ketika pada malam tadi dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi hamba yang diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Dan dengan itu balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita bersyukur hari ini kita sudah menyambut tahun baru. Hari ini 1 bulan Muharram. Kita menyambut tahun baru. Meninggalkan tahun yang lama 1443. Sekarang kita dah masuk dalam tahun 1444. Dalam kita seronok bergembira, jangan lupa bahawa umur kita sudah setahun lebih kurang daripada tahun sudah. Setahun kurang ni dah. Jarak kita ke kubur setahun lebih dekat daripada tahun sudah. Persoalannya, apa persediaan kita untuk berpindah daripada dunia ni pergi ke satu alam yang lain, dipanggil alam barzakh atau alam kubur. Apa persediaan kita? Agak-agaknya kita masuk dalam kubur besok boleh ke tak boleh jawab soalan Munkar dan Nakir. Kalau tak boleh, tanda kita akan diazab oleh Allah, ya. Malaikat akan pukul kita. Kalau boleh, alhamdulillah. Semayang kita cukup ke tak? Bilangan waktunya semasa hidup kita. Kalau tak cukup, sudah kita ganti ke belum? Kemudian semayang kita ni betul ke tak? Bacaan kita betul ke tak? Gerak-geri kita betul ke tak? Ikhlas atau tidak kita beribadah semata-mata kerana Allah atau kerana yang lain? Itu persoalannya. Kita akan tempuhi. Dalam Quran Allah sebut salah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, yang innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, itulah mereka-mereka yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Dalam ayat ini Allah bagi tahu kita, kalau kamu hendak berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala, yang pertama kena memiliki iman yang sah, yang diterima Allah iman kita. Yang kedua kena berhijrah, artinya kena pindah. Dari lepas ini kan semua balik, gulung 3 bantal, pindah ke kampung. Bukan hijrah itu yang dikehendaki, ya. Hijrah ini maksudnya berubah. Kalau dulu asyik asal semayang di rumah, semayang di rumah bagi orang lelaki, tahun ni kita buat perubahan. Bila nak semayang, datang di mana tempat berjemaah. Jangan semayang seorang-seorang di rumah, itu berubah. Kalau dulu getik aja tengok Tok Guru ngajar. Nombor 1 getik Haji Ibrahim. Tak nak langsung datang ngaji. Siapa ngajar Haji Ibrahim? Payah dah katanya. Berubah dia, dia datang. Tak kira siapa ngajar. Haji Ibrahim ke, Ustaz Anwar Murad ke, Ustaz Sufian Rejab ke, Ustaz Yasruddin Sungkai ke. Tak kira siapa-siapa, dia akan menghayati majlis ilmu. Itu berubah lah nama itu berhijrah itu. Kalau dulu kedekut, bakhil, tangkai jerin, tak hidung masin, cikir, maka lepas ini kita berubah menjadi orang yang pemurah, orang yang prihatin terhadap penderitaan orang lain. Barulah dapat berharap untuk
memiliki rahmat dari Allah Ta'ala. Baru Allah datangkan rahmat bagi kita. Hendak kita hendak rahmat Allah? One more time. Hendak kita hendak rahmat Allah? Buat apa? Air boleh minum, mi boleh mamam, nasi lemak boleh mamam, motor jalan boleh mamam, motor boleh dipandu, motor boleh ditunggang. Rahmat nak buat apa? Untuk melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Hendakkan rahmat Allah ada 3 perkara yang Allah khabar dalam ayat ini. Yang pertama, iman, miliki iman betul-betul. Yang kedua, berubah, berhijrah. Kerana hijrah cara Rasulullah tak ada dah. Sudah habis. Nabi pun dah khabar, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan Mekah, selepas kemenangan. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada hanyalah jihad dan niat untuk berjihad. Akhirnya kita berniat untuk berjihad. Apa saja kita gunakan mesti digunakan di jalan Allah. Ada ilmu, gunakan ilmu di jalan Allah. Ada tenaga, gunakan tenaga itu di jalan Allah. Ada harta, gunakan harta itu di jalan Allah. Apa saja, whatever you have, mesti digunakan jalan Allah. Itu artinya berjihad itu. Bila ada 3 tadi, beriman, berhijrah dan berjihad, baru ada harapan nak dapat rahmat dari Allah SWT. Bila dapat rahmat, barulah kita layak masuk dalam syurga. Lepas ini jangan nyengit aja balik ya. Aku kalau mati ke syurga mana agaknya, syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam ke. Jangan perasan. Jangan perasan. Tahu apa perasan? Jangan syok sendiri. Kalau kita dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala, jangan mimpi nak masuk syurga. Jangan berharap nak masuk syurga. Lantaklah kamu semayang sampai desut-desut dahi pun. Lantaklah kamu nafkahkan satu dunia ni untuk fakir miskin dan sebagainya. Lantaklah kamu puasa sepanjang tahun pun. Kalau harapkan pahala itu, tak dapat rahmat dari Allah Ta'ala, tak akan dapat masuk syurga. Jadi mari kita buat perubahan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Ta'ala dan ditempatkan ke dalam syurga. Alright, itu mukadimahnya. 7 minit mukadimahnya, dekat 8 minit. Patutnya 2 minit saja. Untuk pagi ni kita baca hadis. Tak nak khabar. Kalau khabar ceramah hijrah boleh ceramah hijrah aja. Ini tak nak khabar tak ada lah. Kita baca kitab. Hadis berapa pagi ni? Hadis yang ke-16. Betul-betul bukan 16 pun. Zaman di mana orang tak pedulikan dari mana mendapatkan harta. Janji dapat aja. Dari rasuah tak bantai. Dari pencurian bantai. Dari rampasan bantai. Dari penipuan bantai. Tambah sekarang ni banyak scammer. Tahu ke scammer? Penipu. Banyak penipu sekarang ni. Jadi kena jaga. Baca hadisnya apa kata? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zaman ma yubali ar-rajulu min aina asaba al-mala min halalin am haramin. Rawahun Nisa'i. Bukan Nisa'i, Nasa'i. Riwayat daripada Nasa'i. Daripada Abu Hurairah atau Abdul Rahman bin Sahar. Sahar, sin ha ra, sah. Abdul Rahman bin Sahar. Cuma Rasulullah tengok dia gemuk dengan kucing. Tak boleh nak kucing, jumpa je kucing, tangkapnya, ciumnya, dipeluknya, bagi makan. Kalau tak ada tuan punya, dia bawa balik. Asal jumpa kucing itu rupanya. Lalu Rasulullah gelar dia dengan gelaran Abu Hurairah. Artinya apa? Bapa kucing. Sampai sekarang ni lekat gelaran itu. Artinya yang gelarkan Nabi, Rasul, Muhammad. Tentulah lekatnya.
Siapa saja digelarkan oleh Nabi itu lekat tu. Jadi sekarang ni kalau sebut Abu Hurairah semua orang tahu perawi hadis yang sangat terkenal. Tapi kalau Abu Abdurrahman bin Sa'ad dah tak tahu siapa orang. Ngaku kepada dulu cari siapa orang ni kan. Alright, apa katanya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Radhiyallahu anhu kalau dia seorang. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Macam Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah redha dengan kedua-dua mereka. Redha dengan Umar, redha dengan Abdullahnya. Radhiyallahu anhuma. Kalau kami daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau perempuan seorang radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dua orang macam tadi juga radhiyallahu anhuma juga. Kalau kami radhiyallahu anhunna. Dia satu benda nol yahunna. Alright. Ini seorang tadi apa? Abu Hurairah. Dia seorang je. Mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Berkata Abu Hurairah berkata, apa kata dia? Bersabda, dia ngabar dia cakap, perlu dia ngabarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman. There will be a time, there will be a period. Apa zaman itu? Seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapat harta. Tak kira janji dapat, asal dapat udahlah. Dicuri ke tak apa, curi pun curilah. Menipu kan, nipu-nipulah. Lagi apa? Merompak ke, rompak-rompaklah. Rasuah ke, rasuah-rasuahlah. Apa saja janji pun dapat. Hari ini sudah berlaku. Sekarang ni dah berlaku ke belum? Zaman itu berlaku belum? Sudah berlaku, ya. Sedang berlaku sekarang ni. Dia tak peduli dari mana datangnya. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan inilah. Tapi ada dalam masyarakat ada. Harta negara macam harta dia, macam pusaka dari dari tok nenek dia. Janji dapat je. Kadang kerja ponteng. Bukan janji orang besar-besar aja, orang kecil-kecil pun ada juga. Kadang ponteng. Saja pergi kedai bekerja kejap. Bosnya suruh pergi kedai belian kejap macam gitu. Ada tampaknya bekerja kejap. Sudah berapa lama dia ponteng. Lepas tu gaji yang terima juga. Tak kira janji dapat. Janji cukup bulan dapat gaji. Dan sebagainya. Dia tak kira apa-apa ya. Tak kira halal ke haram, tak ada. Sedangkan Allah kata, carilah harta yang halal. Talabul halal, mencari yang halal itu apa? Talabul halal faridhum minal mu'minin wal mu'minat. Yang mencari yang halal itu adalah fardu ke atas sekalian lelaki dan perempuan yang beriman. Wajib mencari yang halal. Makan biar halal, pakaian biar halal, harta biar halal, kenderaan biar halal. Apa saja mesti dari benda yang halal, sumber yang halal. Whatever you have mesti ada halal. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum halalan tayyiba. Makanlah, minumlah apa saja rezeki oleh Allah Taala dengan halal dan baik. Hendak yang halal dan yang baik. Akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapat harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Dia tak kira, janji ngap aja. Keterangannya di zaman sekarang ini, tahun 1444 Hijrah atau 2022, zaman sekarang dia sejak ini. Di zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan. Artinya tak ada, apa tak ada, cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Itu tandus. Tandus seperti apa tak ada. Kalau tanah tu tandus apa? Pokok tak ada. Rumput tak ada. Di atasnya apa?
Pasir je. Barren kata orang putih, tak ada apa-apa. Itu tandus. Tanah yang tandus. Ini cari tak jumpa. Tandus lah tak jumpa ya. Apa ketandusannya? Rohani tak ada. Apa rohani? Ketandusan akhlak. Sudah tak ada akhlak. Tak kira halal atau haram. Tak kira orang marah ke tak marah. Tak kira orang tahu ke tak tahu. Tak kira. Janji dapat je. Tambah sekarang ni. Dia kalau rasuah online aja. Orang tahu pun. Bukan ada yang keluar duit ni. Tak ada. Online dia. Tahu online. Suruh-suruh dah ada dalam bank je. Bukan ada orang tahu. Tapi ada tak yang tahu? Allah tahu. Malaikat tahu. Ya? Jadi semua apa? Kalau kita betul-betul beriman itu rohani itu, kalau orang yang ada rohani dia sedar. Sentiasa sedar bahawa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa dan sebagainya. Sedar betul. Dia ada perasaan ihsan. Tahu apa ihsan? Ihsan itu sedar Allah itu sentiasa melihat. Berarti ihsan itu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Tapi kalau kamu tak boleh melihat Tuhan, sedarlah bahawa Tuhan sentiasa melihat kamu. Itu namanya ihsan. Sebut ihsan, jangan ihsan ya. Ihsan. Orang Melayu sebut ihsan. Surah kamu apa namanya? Ihsaniyah. Itu orang Melayu tu. Patutnya ihsaniyah. Eja Rumi pun ihsan. I-K-H-S-A-N. Ihsaniyah. Patutnya ihsaniyah. Banyak tu. Ikhwaniyah pada ada satu surah saya ngajar tu. Ikhwaniyah namanya. Ihsaniyah ni banyak. Di Pulau Tiga pun surah Ihsaniyah juga namanya. Saya dah tegur orang. Sini pun tegur dah 2, 3, 4 kali tegur ya. Orang Melayu mahu betul lah. Dia tak ada baca li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash. Ada tak rih ke rih? Patutnya rih ke rih? Rihlatash syita'i was-saif. Tapi orang Melayu rihlatash syita'i was-saif. Ya kaidah. Ada bangkangan, ada penafian. Itu orang Melayu. Arab tak ada. Dia betul ihsan. Itu namanya ihsan. Apa nama ihsan? Kata Nabi menjawab soalan daripada Jibril, ihsan itu ialah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat wajahnya. Fa in lam takun tarah, tak boleh, maka memang tak boleh pun. Kan mana-mana nak bayangkan Allah Taala, mana rupanya bukan tahu kita rupa Allah tu gini, tak tahu. Fa in lam yarak, kalau kamu tak boleh bayangkan macam itu, ketahuilah bahawa dia tetap melihat kamu. Sentiasa sedar Allah tu nampak aja. Allah tu dengar aja. Allah tu tahu aja. Kalau ini ada dalam diri kita, berani kena mengambil rasuah. Berani kena mencuri. Berani kena nyemur kain ketang dada. Berani kena minum arak. Berani kena berzina. Berani kena hampir dengan zina macam apa ni? Kenapa? Dia sedar Allah sentiasa melihat. Di samping itu ada pula malaikat sentiasa ngekor kita. Ke mana kita pergi adalah 2 malaikat ni. Tak lekang-lekang. Siapa? Seorang namanya kiraman, seorang lagi namanya katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah dalam Quran ya. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, artinya yang paling mulia. Kiraman itu maha mulia. Seorang lagi namanya katibin, pencatat. Apa saja dicatat. Ataupun dipanggil raqib dan atid. Raqib tu begitu juga. Atid pun begitu. Kerja duanya mencatat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Everything will be accounted. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu ya. Apa saja kita buat, sama ada sekecil-kecil perbuatan, sebesar-besar perkara, dicatat oleh malaikat. Special brand kita kemana pergi ada aja. Kalau kita sedar special brand ni ada aja, lalu kena nipu.
Lalu kena mencuri. Lalu kena minum arak. Lalu kena berjoget. Lalu kena berkaraoke. That's the way I like it. Mereka seluar dah. Mereka nampak tak? Nampak belakang. Itu namanya ihsan. Kerana dah tak ada. Ihsan tu dah tak ada. Dah tak ada rasa rohani tu tak ada. Rasa macam tak ada apa-apa je. Lantak rasa dapat udah. Itu ketandusan rohani. Tak ada lagi sifat-sifat mahmudah. Lalu dah kosong. Tak ada lagi sifat taubat. Tak ada lagi sifat takut. Tak ada lagi sifat harap. Tak ada lagi sifat ikhlas. Tak ada lagi sifat tawakal. Tak ada lagi sifat redha. Tak ada dah. Ketandusan rohani. Yang ada sifat mazmumah. Apa mazmumah? Sifat-sifat yang dikeji. Sifat-sifat jahat. Yang ada apa? Hasad, dengki. Lagi apa dapat? Apa lagi? Menipu. Lagi apa? Merompak. Lagi? Mengumpat dan sebagainya. Ujub, riak, takabur. Itu je yang kita miliki. Akhir zaman ni. Jadi maknanya rohaninya dah tak ada. Nak menguatkan iman ada 3 cara. Yang pertama dipanggil takhalli. Takhalli. Takhalam ya. Takhalli. Artinya buang sifat-sifat mazmumah. Kosongkan. Macam botol ni kosongkan daripada sifat-sifat yang keji. Jangan ada apa-apa pencemaran. Jangan ada kodak. Jangan ada apa daki. Jangan ada apa-apa kekotoran dalam botol ni. Buang. Buang hasad dengki. Buang gila makan. Tamak makan. Buang gila bercakap-cakap. Buang bakhil. Buang ujub. Buang riak. Buang takabur. Semua buang sekali tu. Bila dah kosong botol ni, isi balik. Isi dengan apa? Isi dengan sifat-sifat mahmudah. Yang nak kita isi sifat apa? Mahmudah. Isikan dengan sifat taubat. Dengan syarat-syaratnya. Isikan dengan sifat tawakal. Isikan dengan sifat tawadhu'. Isikan dengan sifat redha. Isikan dengan sifat khauf, takut dengan Allah Ta'ala. Isikan dengan sifat harap keampunan Allah Ta'ala. Isikan dengan sifat apa lagi? Tawadhu', merendah diri. Isikan dengan sifat ingat mati. Ingat mati, itu penting tu. Aku ni tak lama lagi. Tambah yang cakap ni dah 80 tahun dah. Bila-bila masa nak boleh mati. Bila dia isi dengan sifat-sifat yang baik tu, sudah tak ada sifat yang jahat, tak ada. Hanya ada yang baik-baik aja. Maka Allah akan datangkan rasa. Itu namanya tajalli. Allah datangkan rasa takut. Allah datangkan rasa hebat Allah tu. Bukan dia hebat, Allah tu hebat. Allah datangkan rasa rendah diri dia. Allah datangkan rasa sempurna Allah itu. Itu namanya tajalli. Tajalli itu terasa kehebatan Allah Ta'ala. Terasa kebesaran Allah. Ini datang dari Allah. Tapi usaha kita apa? Buang dulu sifat-sifat mazmumah. Diisikan dengan sifat-sifat mahmudah. Maka tajalli itu datang sendiri. Allah datangkan apa? Rasa takutkan Allah Ta'ala. Rasa harap kepada Allah Ta'ala. Rasa bergantung penuh kepada Allah Ta'ala. Rasa Allah yang menentukan segala-galanya. Apa saja, semua dari Allah. Apa saja untung baik, untung jahat, semua datang dari Allah Ta'ala. Ini proses yang kita nak buat kalau nak menguatkan iman. Kalau tidak dapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi sekarang ni sudah tak ada. Ketandusan dah tak ada. Sifat mazmumah banyak. Tersebar luas. Banyak orang ni. Termasuk ulama-ulama pun ada memiliki sifat mazmumah. Ada dah ulama menentukan rega dirinya. Ada dah. If you want me to come and teach you, you must give me this much. Otherwise I'm not going to come. Faham ke dia macam komputer ni? Ada dah ulama apa itu? Ada. Dia tentukan rega-rega. Nak datang mesti bagi rega sekali jalan. Kalau tak nak. Tambah kalau dah masyarakat tu. Jangan sekali-kali meletakkan harga diri. Allah larang. Apa kata Allah? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila.
jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Kalau dapat satu dunia ni pun di sisi Allah banyak ke sikit? Sikit. Itu kalau dapat satu dunia ni, mana ada orang bagi satu dunia pada kita? Di sisi Allah sikit. Lebih-lebih lagi berapa banyak dapat? Habis sekumen dari dunia je dapat. Jadi maknanya dia melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Taala, ya. Ulama makna ada 3 tuan-tuan dan puan. Yang pertama al-ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Sebelum dia suruh dia buat dulu. Itu ulama jenis itu. Ya. Dia amalkan ilmunya. Ulama inilah kalau kita nak belajar dengannya, ya. Nak belajar dengan ulama jenis inilah. Dia mengamalkan. Dia suruh orang tahajud, dia tahajud. Dia suruh orang tutup aurat, dia tutup aurat. Dia suruh orang pemurah, dia jadi paling pemurah. Ya. Kalau nyuruh aja, lupakan diri dia, Allah bagi amaran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyeru manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa pada diri kamu? Ya, kamu lupa diri kamu, nyuruh orang aja. Ya, semayanglah kamu, berjemaahlah kamu, dia naik nak siap berjemaah. Itu ulama. Ya. Ulama bukan ulama amilin tu, ulama yang ulama lalai. Ulama ghafilin. Yang pertama tadi amilin, yang beramalkan ilmunya. Kalau nak mencari ilmu dengan ulama jenis itu tu. Jangan tengok saya, bukan saya ulama itu, ya. Saya bukan ulama pun. Saya pendakwah aja. Ya. Nak mencari ilmu, cari orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua al-ulamaul ghafilin, ulama yang lalai. Ilmu banyak tapi lalai. Suruh ngajar tak ada. Teman tak layak. Suruh jadi imam tak ada. Suruh azan tak ada. Dia lalai. Ilmu banyak. Itu ulama jenis itu akan diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabum min qabli abidil wasal. Kata seorang ulama namanya Ibn Ruslan. Bukan hadis tu, ya. Ulama katakan, orang alim dengan ilmunya tapi tidak diamalkannya, maka dia terlebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Ya. Banyak orang begitu dah. Tahu tapi tak nak buat. Tahu benda tu makruh, tapi tak nak bantai je, tak kira je. Tahu benda tu sunat, tak nak buat. Padahal apa tu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Nak elok dah, rumah nak elok dah, tokah nak elok dah, pakaian nak elok dah, isteri nak elok dah. Bila ibadat adalah sunat, bukan wajib, sunat je. Ada tak orang apa itu? Ada, sini tak ada lah, tempat lain. Jadi yang sunat tu buat, yang makruh tu tinggalkan. Ini dah benda makruh tak ada, makruh. Duit je bibion. Bukan haram. Makruh je, bukan haram. Kata dia. Padahal makruh tu artinya Allah benci. Arti makruh tu dia buat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Tapi bila kita buat yang makruh tu, Allah benci, Allah tak suka, Allah tak pandang dengan pandangan rahmat. Kalau Allah benci nanti di akhirat, malaikat suka ke? Tuan-tuan, Rasul-Rasul suka ke? Para sahabat suka ke? Wali-wali Allah suka ke? Cuba bayangkan, udah benci belaka, tegur tak nyaut, cuma tak ada tampuannya, tegur tak nyaut, nak minjam tak baginya, bagi salam tak jawab, dia benci. Menderita tak? Cuma tak diazab, itu aja. Jadi jangan mudah-mudahkan yang makruh. Dah makruh je. Padahal kadang-kadang yang haram katakannya makruh. Benda itu haram dia katanya makruh. Ada begitu. Yang wajib buat, jangan tinggalkan.
Yang haram tinggalkan, jangan dibuat. Dan yang harus jadikan ibadah kepada Allah SWT. Ikut adab-adab dalam Islam. Seperti Islam ni dia ada adab-adab. Nak menguap ada adab, nak bersin ada adab, nak batuk ada adab, nak mamam ada adab, nak o'ong ada adab. Ikut adab-adab itu. Jadikan apa? Sumber pahala. Jadi apa saja kita buat dapat pahala. Ya, o'ong dapat pahala, mamam dapat pahala, meroloh dapat pahala. Tahu ke meroloh? Ya. Semua dapat pahala. Meraung dapat pahala. Tapi meraung tu kerana takut kepada Allah Ta'ala. Bukan meraung kerana kematian orang-orang yang kita sayangi. Itu tadi itu meratap yang dilarang ya. Ini meraung takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Keluar air mata itu kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka itulah orang yang air mata itu nantilah yang akan memadamkan neraka. Kalau dia masuk neraka pun. Padam api neraka ya. Dan orang yang jenis itu akan dapat nanti naungan arasy di mana tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Ndak ke tanda. Sekali lagi, ndak ke tanda naungan arasy ni. Layak kena itu ya. Itu dia. Baik. Tengok kitab balik. Udah ketandusan ya, ketandusan rohani. Dan zaman materialisme. Itu hebat cakap tu. Materialisme. Kerti cakap Melayu ni apa? Kebendaan. Tahu? Material tu benda. Materialisme tu kebendaan. Dia kira nak dapat aja. Janji mau dapat. Kalau dah siap. Kalau lambat sikit siap. Dia pun nanya. Macam orang tu dia kerja untuk masjid umpamanya. Dia kerja untuk siap masjid lah. Contohlah bukan untuk siap ni ya. Untuk siap masjid. Kalau lambat sikit alam tu dia pun nanya, "Mulai alam dah keluar ke?" Nanya, "Mana alam aku ni?" Padahal kalau dia buat kerana Allah, pahala buat apa saja dapat pahala. Tapi kalau kerana duit, macam saya ngajar ni lah. Saya ngajar begini Kalau lepas ngajar orang jelek je, mana Tuan Haji Wahab ni tak ada dekat-dekat saya ni. Kenapa tak Tuan Haji Wahab? Kenapa tak? Buat apa saya Tuan Haji Wahab ni? Nak kawan? Nak ke envelope. Jadi dapat apa? Dapat envelope aja lah. Tak dapat apa-apa, pahala tak dapat apa-apa. Ya. Jadi Allah kata apa? Kamu buat semata-mata mesti kerana Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah ya. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadat kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah dan kerana agamanya. Jangan kerana lain. Ya. Jangan kerana yang lain. Jadi pagi ni istihad. Kalau tak ada envelope pun, waktu saya dipanggil, tapi syarat you call lah, I come. Without envelope also never mind. Pasal saya ada pension. Tapi kalau ada, nyongin Kalau ada, tak ada tak apa. Kejap ni kalau lepas kang. Kalau ada, nyongin lah. Kalau tak ada, nyongin juga. Jangan monyok je. Balik kosong. Berhenti ya, jangan. Biar semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan envelope pun dapat, pahala pun dapat. Betul ke niat? Kerana itu dalam hati. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalau baca hadis 40 tu yang pertama hadis, innamal a'malu binniyat. Sesuatu amal itu bergantung dengan niat. Jadi biar betul kan tu. Itu rohani lah. Orang bukan tahu niat, tak tahu. Contoh perempuan bukan tahu apa niat saya. Semata-mata kerana niat, kerana Allah ya. Itu sesuatu kerana materialisme tadi ya. Segala sesuatu adalah bernilai dengan nilai harta. Dia tengok harga banyak mana. Macam saya ngajar dah, kalau tempat itu tebal envelope-nya, rajin begitu, tak pernah tuang. Kalau sikit je nipis envelope-nya, ada je alasan. Tak ada anu lah, ada alasannya. Ada tak tuan-tuan guru kopi tu? Sabuai dah ya. Bayu dah kutai ngajar.
Jadi jangan kerana material, jangan kerana benda. Ada, tak ada, tak apa. Manusia cakar mencakar, artinya apa? Bergaduh. Tak ada dah. Tak ada yang aman damai, tak ada. Cakar mencakai, berselisih, itu aja. Nak bertumbuk aja kuncinya. Bergaduh. Bukan besar benda salahnya pun. Bergaduh pasal pokok di sempadan. Aku punya, kata dia. Kata orang ni, aku punya, kata. Aku punya, bergaduh, bertumbuk. Berparang-parang pun ada. Berkayu-kayu. Bergaduh pasal pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa? Pokok doyan, boleh tahan dah. Ini bergaduh pasal di sempadan tu ada pokok terung rembang. Tahu ke apa terung rembang? Bukan tanam pun, dia hidup sendiri. Aku punya bergaduh. Pasal reti pesaka bergaduh. Janji dapat aja. Pasal reti pesaka tu, mayat belum tanam lagi tau. Udah bergaduh. Saya pun nak tengok dengan mata kepala saya sendiri tau. Udah mencari senapang, nak nembak. Pasal cerita pasal reti pesaka. Itu cakar mencakar untuk memperolehi sebanyak mungkin harta kekayaan. Terutama reti pesaka umpamanya ya. Anak yang jantan tu, yang lelaki tu, dia aja tu ya. Hasil bola ke dia je. Yang perempuan tu sikit je dapatnya. Patutnya ada pengagihan dalam Islam. Ada tak? Ada pengagihan dalam Islam ya. Pusaka ada dalam Islam. Ikut panduan dari Allah SWT. Mereka tidak mempedulikan dari mana datangnya harta yang diperolehi. Apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram. Dia tak tahu. Nak makan yang halal saja. Jangan yang samar-samar pun jangan. Jangan yang syubhah pun jangan. Biar yang halal. Talabul halal fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut yang halal adalah wajib bagi setiap lelaki muslim dan perempuan muslimah. Wajib cari yang halal. Dia kalau halal, berkat yang kita makan tu, berkat, dapat keberkatan. Artinya apa? Bila kita makan benda yang halal tu, dapat tenaga, kita gunakan tenaga tu dengan cara yang diredai oleh Allah. Ada tenaga dia pun semayang, ada tenaga dia pun berdakwah, ada tenaga dia pun bantu orang pakai miskin dan sebagainya. Itu berkat. Tenaga berkat, wang ringgit berkat, anak-anak berkat, isteri berkat, suami berkat. Apa benda tentang berkat? Jadi sumber pahala. Bila dapat berkat segala-galanya, anggota 7 tu berkat belaka. Mata berkat, telinga berkat, lidah berkat, tangan berkat, kaki berkat, perut berkat, kemaluan berkat. 7 anggota tu berkat belaka. Jadi sumber pahala. Bila dapat berkat, baru Allah bagi rahmat. Faham ke cakap saya ni? Bila berkat, baru Allah bagi rahmat. Bila dapat rahmat, barulah dapat layak masuk ke dalam syurga. Jadi berkat dulu. Apa saja nikmat yang kita terima tu biar berkat. Bila berkat, baru Allah bagi rahmat. Bila dapat rahmat, baru dapat syurga. Kalau tidak, balik daripada ngaji dengan jangan nyengit. Aku belum mati ke syurga mana? Belum lagi tu. Belum tentu lagi ya. Nak berkat dulu. Bila berkat, baru Allah bagi rahmat. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu. Harta bila banyak, kalau tak berkat apa? Digunakannya harta itu dalam jalan yang dimurkai Allah Ta'ala. Kadang-kadang digunakannya benda-benda yang sia-sia. Bukan dibeli yang benda elok. Bukan dia beli sorban nak pergi ke masjid. Bukan itu. Dia belinya benda-benda yang sia-sia je. Membazir aja ya. Duit banyak. Apa yang membazir? Di antaranya dia beli apa? Dia belinya mtokar yang boleh remote control tu. Wow. Ada tak mtokar jenis tu? Dia pakai remote control. Dia dari rumah dia. Mtokar tu jalan. Pusing keliling batu enam ya. Dia seronok. Orang pun tengok aja. Bagus. Lagi dasar, lagi cara. Dia belinya kapal terbang. Bukan dia naik kapal terbang tu. Kapal terbang mainan tu. Kapal terbang yang pakai remote control tu. Ya tak? Boleh tu. Kalau tak je, mau pergi kepo tu.
tempat namanya padang polo, nama padang tempat tu. Dia pun duduk tepi padang tu, dia pakai remote control. Dia kapal terbang tu terbang lah. Pusing kalau ya. Orang pun tengok je. Kagum orang tengoknya. Dia pun seronok kalau orang tengok. Ada satu ketika tu dia belinya helikopter depan rumah dia. Helikopter mainan tu. Pakai remote control tu. Itu apa gunanya? Apa gunanya? Apa tak gunanya? Cuba kalau pergi beli pakaian bagi pada fakir miskin, dia bawa ke masjid. Ada untung tak? Dia beli sorban bagi pada orang tu bawa ke masjid. Beli makanan pada fakir miskin, bagi dia makan. Lagi ada guna ya. Kalau duit banyak guna duit. Ini dah tentu halal aja duit habis gitu aja. Helikopter tu depan rumah tu orang menengoknya. Itu sia-sia. Tak ada apa faedahnya. Biar kita beli satu tu atau kita menggunakan harta tu di jalan yang diredai oleh Allah. Jangan menyuburkan kita punya ego. Jangan disuburkan kita punya kita punya kekayaan. Jangan menyuburkan kita punya kemegahan. Jangan disubur itu ya. Dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu. Ikut hawa nafsu aja. Ataupun untuk melayan kehendak isteri. Isteri pun jaga baik. Kadang-kadang kalau isteri yang solehah, itulah dia kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan rumah tangga yang sejati ialah memiliki isteri yang solehah. Kalau isteri tak solehah, dia dah siap pakai jubah, pakai sorban. Nak pergi masjid. Kata isteri, bang, malam tu ada pergi masjid, tu ada pergi ngaji. Mau kita pergi pasar malam. Sana tu ada jualan mega jualan, mega sale. Buka sorban, buka jubah, pakai kot sudahnya. Pakai tie, pergi naik kelab. Pergi apa? Pergi ke pasar malam dan sebagainya. Itu kalau jumpa isteri-isteri yang mengikut hawa nafsu. Bukan tak boleh ikut isteri, tapi tengok. Kalau permintaannya tu sesuai dengan syarak, ikut tak apa. Masuk itu. Tapi kalau tidak, jangan. Kerana isteri ni, orang perempuan ni, dia ada berapa nafsu? 9. Hanya satu saja akal. Jadi kalau kita ikut yang 9 nafsu tu, apalah. Itu sebab seorang wali Allah perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Apa kata dia? Orang perempuan ni ada 9 hawa nafsu dan 1 akal. Orang lelaki tak ada macam tu. Tapi yang kamu yang kamu ikut ialah 9 hawa nafsu. 1 akal jangan ikut. Itu Rabi'atul Adawiyah ya. Dia wali-wali Allah tu perempuan ya. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun melayan kehendak isteri atau anak-anak mereka. Anak-anak pun begitu juga. Itu sebab innama amwalukum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada ayat kan? Ada ayat macam tu? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah bagi kamu. Fahzaruhum, jauhilah mereka. Yang datang fitnah tu jangan kita dekat dengan dia. Itu hadis yang ke-16. Masa itu dah sampai sekarang ni. Jadi kita sudah tahu, berjaga-jagalah jangan kita terlibat dengan hal-hal jenis ini ya. Harta yang kita miliki mesti harta yang halal. Sumbernya mesti halal. Kemudian kita gunakan pula di jalan yang halal. Jalan Allah. Ingat ayat mula-mula saya baca tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang jalan Allah, itulah mereka yang berharap untuk mendapat apa? Rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Baqarah 218. Ya. Ayatnya bunyi macam ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Apa ayat ni?
Untuk ustaz-ustaz nak ceramah pasal hijrah, ini ayat baca. Ya. Cerita tentang iman, tak apa dia iman. Kemudian cerita tentang hijrah macam mana? Bila hijrah tu menandakan sahabat-sahabat tu komited betul kepada Rasulullah. Ada yang sanggup sanggup menggadaikan nyawa dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hijrah. Ukhuwah yang paling hebat. Kemudian berjuang di jalan Allah. Mengapa nak berjuang di jalan Allah? Kalau serat 2 jam tu insya-Allah. Ayat ni tahu. Berapa? Ayat apa? Surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 218 ya. Sekian aku qauli. Ada ustazah nak ngajar tentang hijrah, baca tu ya. Ustaz pun ramai ni. Nak ngajar tentang hijrah, baca ayat ni insya-Allah. Hurai kata insya-Allah 2 jam. Tak habis-habis. Musim PKP ni lagi senang. 40 minit dah habis. Alright, sekian dulu aku qauli hadza. Sebelum itu tilang kumpulan pada mana? Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal diajar dapat, diajar dapat, diajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Ihsaniyah. Sebut betul-betul Ihsaniyah. Batu 6 Jalan Tanjung Tualang. Sekian aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.